Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Sebanyak 3 juta ringgit diluluskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk kawasan Dewan Undangan Negeri N76 Marudi bagi pelbagai tujuan termasuk membaik pulih rumah panjang dan kemudahan lain. Saya bersetuju memberi peruntukan sebanyak lebih kurang 3 juta untuk kawasan. Saya akan serah kepada calon kita tentukan apa dia projek-projek yang diperlukan. Sama ada nak baik pulih rumah panjang ke ataupun apa-apa. Rumah panjang Long Jigan didiami etnik Berawan merupakan antara 80 buah rumah panjang di Dun Marudi. Ia boleh dikunjungi menggunakan jalan darat dengan tempoh 2 jam perjalanan dari Pekan Beluru dan lebih 4 jam dari Bandaraya Miri. Perkhidmatan telekomunikasi muda alih 4G LTE yang dibawa ke penempatan Long Rum Belaga Sarawak menjadi satu lagi sejarah negara dalam pembangunan sistem telekomunikasi negara. Ini kerana pertama kali perkhidmatan itu diperkenal ke kawasan yang terpencil. Perkhidmatan itu disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menerusi Digi Telecommunication Sdn Bhd. Sebuah menara telekomunikasi dibina bagi memudahkan hampir 2,000 penduduk terdiri daripada masyarakat Kenyah dan Penan menghubungi dunia luar. Menara telekomunikasi Long Urut itu dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Said Keruak. Ia merupakan sebahagian daripada strategi kerajaan menghapuskan jurang digital antara masyarakat luar bandar dan bandar. Ada orang itu berasal daripada mana tempat pun, ia harus menikmati kemudahan tersebut. Kerana Malaysia itu bukan hanya di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Kuching ataupun di Kota Kinabalu. Malaysia itu juga termasuk di kawasan seperti ini. Menurut Datuk Seri Dr. Saleh, MCMC sedang mengenal pasti kawasan lain yang belum mempunyai capaian telekomunikasi hasil perbincangan dengan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugah Kumbong. Katanya beliau juga akan memanjangkan permohonan penduduk Long Urut yang mahu Dewan Masyarakat dan Klinik Kesihatan kepada kementerian yang bertanggungjawab. Hadir pada program tersebut ialah Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Dr. Sharifah Zara Said Ahmad. Persepsi Sarawak ketinggalan dan tak abai dalam penyediaan perkhidmatan kesihatan oleh Kerajaan Persekutuan perlu diubah. Ini kerana perhatian khusus kepada negeri ini telah diberi lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata Kerajaan Persekutuan telah memberi tumpuan yang amat tinggi kepada Sarawak. Setakat ini, 23 buah hospital telah dibina dengan kelengkapan pelbagai kemudahan dan kepakaran. Selain hospital, sebanyak 267 buah klinik kesihatan dibina termasuk di kawasan pedalaman. Kerajaan juga katanya telah menyediakan sistem pengangkutan bagi pesakit seperti perkhidmatan bot melintasi sungai-sungai selain perkhidmatan helikopter. Klinik ini dibina dengan kerjasama di antara kerajaan dan pihak swasta yang telah menyumbang lebih kurang 240,000 untuk pembangunan klinik ini. Dan itu adalah satu contoh baik daripada kerjasama di antara private dan public. Dan walaupun mereka bantu di dalam menyediakan bangunan dan sekarang perkhidmatan diteruskan oleh Kementerian Kesihatan. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Klinik Satu Malaysia Fali Sentosa di Sibu. Sebanyak 800 juta ringgit diperuntukkan sebagai pampasan ke atas pengambilan tanah bagi projek lebuh raya Penponyo di negeri ini. Menurut Menteri Pembangunan, Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak, Datuk Seri Michael Manin Jawang berkata, kebanyakan pampasan sudah pun dibayar, manakala sebahagian lagi masih dalam proses pembayaran. Mengulas mengenai isu pengambilan tanah di Simpang Nyabau, Kebakun yang tergendala, beliau menjawab bahawa isu tersebut masih dalam rundingan. That's why it's still under negotiation. But it shouldn't be any problem because the money is there. Beliau bagaimanapun yakin perkara itu dapat diselesaikan. Datuk Seri Manyin menyatakan demikian pada sidang media selepas majlis penyampaian surat hak milik tanah bagi kampung tradisi di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN Kampung Subak Bandar di Bau. Sebanyak 86 surat hak milik tanah disampaikan kepada penduduk kampung tersebut yang melibatkan keluasan tanah hampir 8 hektar.
Kedudukan rumah langan di Sungai Iban, Bukit Goram Kapit ialah kira-kira 3 jam perjalanan menggunakan perahu panjang ke muara Sungai Ibau sebelum menaiki bot ekspres menyusuri Sungai Batang Baleh untuk sampai ke Bandar Kapit. Walaupun jauh di pedalaman, penduduk Bukit Goram masih menikmati pelbagai bantuan kerajaan seperti bahan binaan rumah, bantuan baja untuk tanaman padi, getah dan lada. Walaupun kedudukan penempatan mereka jauh di pedalaman, namun ia tidak memantah semangat mereka menyokong kerajaan negeri yang ada sekarang. Mereka juga percaya kerajaan negeri akan terus mempertingkat pembangunan infrastruktur dan taraf hidup mereka. Dari segi pengangkutan kami kan sini memang susah lah. Laban kami masih pakai sungai lah, masih pakai sungai ke sini. Nah, kalau tak ada jalan, api pun saya tak ada. Rumah Panjang Langan terletak dalam kawasan Dun Bukit Goram. Selain Rumah Panjang Langan, terdapat 2 lagi rumah panjang di situ dengan sebuah sekolah rendah iaitu SK Nanga Segenok yang terletak berhampiran muara Sungai Ibau. Sige nang ira siapa-siapa, laban yang bisa dari ngajak kau tadi. Betul, mana ke calon kita. Baka tanyanya siapanya nama. Sige nya makaka sige de unila. Sige sampah kami unila. Kau minta tolong semua bala kita sekaban yang Ibau melipis segulai sejalai nyukong perintah barisan. Dun N63 Bukit Goram adalah kawasan baharu yang dipecahkan daripada kawasan Pelagus dengan majoriti penduduknya adalah kaum Iban. Pada satu majlis di Kampung Maring, Penan Jabatan Suai dekat Niah Miri, Datuk Seri Najib menegaskan andaian orang asing bahawa masyarakat Penan masih berpindah rada dan tidak mendapat pembelaan kerajaan adalah tidak benar sama sekali. Perdana Menteri sebaliknya berkata masyarakat Penan kini sudah menikmati perubahan yang begitu ketara ke arah gaya hidup yang lebih moden hasil pembelaan kerajaan sedia ada. Adalah tidak benar sama sekali. Dia kata kalau nak tengok Penan moden, Penan yang sudah mendapat pembelaan daripada Kerajaan Barisan Nasional, maka datanglah ke Rumah Panjang. Hari ini saya dapat saksikan Penan moden yang ada di dalam bersama-sama dalam kita dalam majlis. Datuk Seri Najib turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada Ketua Masyarakat Penan Temenggung Datuk Hassan Sui. Ia bagi menaik taraf kemudahan dan keperluan kaum Penan selain peruntukan RM200,000 kepada Persatuan Pembangunan Tipun Penan Sarawak Petipun untuk tujuan pendidikan anak-anak Penan. Pada majlis itu, beliau menyampaikan surat kelulusan skim pinjaman rumah panjang untuk 34 pintu di Kampung Maring Penan dan 89 pintu rumah tinggang di Kuala Pandan Sebau. Ketika ini terdapat kira-kira 18,000 etnik Penan di Sarawak. Pada perasmian Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sibuti di Bekenu, Perdana Menteri meluluskan 3 projek bagi kawasan Bekenu dan Lambir bernilai RM97.8 juta, hampir RM95 juta untuk projek bekalan air Bekenu dan RM1.5 juta lagi untuk 2 projek perumahan rakyat termiskin PPRT. Keakraban hubungan masyarakat Cina di Kapit dengan kaum lain akan berkekalan dan diterjemah dengan sokongan berterusan terhadap kerajaan negeri. Ia perlu bagi memastikan pembangunan di Kapit dapat dilaksana secara berterusan. Menurut pengurusi Persatuan Komuniti Cina Kapit, Tan Kian Tian Chu, dalam memastikan pembangunan berterusan di Kapit, tidak harus timbul soal kaum calon asalkan mereka mempunyai hubungan yang kukuh dengan kerajaan negeri. Keseluruhannya terdapat lebih 10 persatuan Cina di Kapit. Dalam pertemuan dengan persatuan-persatuan Cina Kapit, pengurusi Persatuan Fuchao, Si Bang Yi pula berkata, walaupun majoriti penduduk Kapit adalah Iban, namun perpaduan penduduk amat erat dan harmoni. 家博这个小地方，大家都是很和谐的，大家都很合作的，不分种族的，都一样的。 Pengundi Sarawak Sempena Pilihan Raya Umum Dun Sarawak ke-11 perlu bijak memilih dan menilai pemimpin yang bertanggungjawab dan mampu membawa pembangunan bagi faedah rakyat setempat.
Menteri Muda Pelancongan Datuk Talib Zulkifli berkata pengundi-pengundi seharusnya memilih pemimpin yang telah terbukti mengutarakan janji dengan penyediaan pelbagai kemudahan rakyat di samping prihatin akan hal kebajikan setempat. Jelasnya sokongan padu rakyat perlu dikekal dan diperkukuh dalam memastikan usaha pembangunan setempat dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesinambungan. Ini terutamanya dalam menjayakan transformasi negara yang banyak memberi tumpuan kepada meringankan beban rakyat dan tumpuan pembangunan di kawasan-kawasan luar bandar. Datuk Talib berkata demikian pada majlis perasmian program Jom Ganyang Edis di Kampung Jepak, Bintulu. Program tersebut satu usaha murni dan sumbangan Jabatan Kesihatan bagi mempertingkat pengetahuan serta kesedaran masyarakat tentang bahayanya demam denggi dengan memelihara persekitaran bersih bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes. Kampung Punang yang terletak 15 km dari Bandar Lawas didiami suku kaum Melayu Brunei Kadayan merupakan perkampungan nelayan yang cukup terkenal dengan perusahaan ikan tamban salai atau lebih dikenali sebagai ikan tahai. Ia merupakan produk tempatan utama daerah itu yang menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negara datang ke Sarawak. Ikuti laporan yang disediakan wartawan RTM Saleh Jikri bersama Jurukamera Roslan Ahmad yang mendekati mereka yang terlibat dalam perusahaan berkenaan. Lokasinya yang menghala Laut Cina Selatan dan Teluk Brunei memang sinonim dengan penduduknya yang kebanyakannya bekerja sebagai nelayan dan menangkap ikan merupakan sumber utama pendapatan penduduk Punang. Proses penyediaan ikan tahai dimulakan dengan ikan-ikan disusun dalam bekas yang dipanggil telaya yang diperbuat daripada besi dan bambu sebelum disalai atau dipanggang dalam suhu panas kira-kira 30 darjah Celsius. Baik, inilah dia proses penyediaan ikan tahai panggang dan sebelum ia dipanggang ia terlebih dahulu disusun rapi di atas jaring yang diberi nama telaya ini kemudian dipanggang. Proses pemanggangan mengambil masa lebih kurang 30 minit hingga ke 1 jam bergantung dengan mengikut jumlah telaya dan suhu kepanasan api yang digunakan. Ikan tahai yang dipanggil ikan tamban aur-aur yang segar tidak perlu dibuang sisik dan hanya perlu dibersihkan sebelum dibawa ke pusat pemprosesan. Proses menyalai dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakau. Bagi pengusaha ini merupakan sumber pencarian mereka bagi menyara keluarga termasuk perbelanjaan harian. Dapat membantulah menjana pendapatan lagipun menyalai ikan tahai ini boleh memang pekerjaan utama masyarakat Kampung Punang. Bolehlah untuk membantu anak-anak kami belajar dan untuk menambah rezeki untuk makan minum belanja harian lah. Tapi kalau boleh kami minta dari pihak kerajaan lah seperti telaya dengan sensor. Walau bagaimanapun, kemudahan dan prasarana mereka boleh dipertingkatkan untuk memudahkan penyediaan ikan tahai dalam suasana yang lebih selesa dan kondusif. Kita telah pun banyak membuat permohonan melalui Jabatan LKM, Jabatan Perikanan, begitu Jabatan Pertanian lah. Jadi mungkin dalam 3 agensi lah yang terlibat untuk mendirikan rumah tahai di situ. Dan pada masa ini ia memang menjadi sumber pendapatan lah, khususnya kepada isteri-isteri nelayan di kampung kami. Produk ikan tahai mampu memberi pendapatan hingga RM900 sebulan kepada pengusaha sekaligus merupakan sumber ekonomi utama nelayan di daerah lawas itu yang berjaya dipasarkan di seluruh negeri Sarawak, Sabah dan negara Brunei Darussalam. Kerjasama pelbagai agensi kerajaan yang turun padang di kawasan pedalaman amat membantu masyarakat setempat mendapat sesuatu maklumat. Ia penting agar mereka mengetahui perkara sebenar sesuatu perkhidmatan yang dijalankan. Mengulas mengenai kerjasama bersama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri melihat ia sebagai program ke arah membantu masyarakat setempat agar tidak ketinggalan daripada segala perkembangan terkini. Tambah beliau, ini membuktikan PTPTN tidak pernah mengabaikan peranannya terutama penduduk di kawasan luar bandar. Dalam majlis itu, selain daripada menyalurkan maklumat mengenai PTPTN, institusi itu turut menyumbangkan bantuan RM5,000
RM5,000 kepada 2 buah sekolah di Semunjan iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Semunjan dan Sadong melalui program tanggungjawab sosialnya. Hadir sama pengurusi PTPTN Datuk Syamsul Anwar Nasara. Tiada pilih kasih dalam sukan. Menegaskan perkara ini, Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikom berkata pembangunan sukan negeri harus menitik beratkan bakat daripada memilih individu yang berkepentingan. There is no such thing, he's my relative, I know his father. There's no such nonsense. You pick the good one, you pick the good one. Jika elemen ini dapat diterapkan, beliau percaya lebih ramai atlet berkualiti Sarawak dapat dihasilkan tanpa memerlukan pembiayaan besar. Menyentuh mengenai perkembangan bola sepak Sarawak, beliau mahu Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS menitik beratkan kebajikan pemain dan bukan terhadap disiplin dan kualiti permainan semata-mata. Faktor ini harus dipandang berat bagi meningkatkan moral pemain dan bukan sekadar mengerah tenaga mereka. Tan Sri William menjelaskan perkara itu kepada RTM selepas melakukan sepak mula pertandingan futsal interpakan di Pakan. Sebanyak 10 pasukan turut serta dalam kejohanan sehari tersebut bagi mencukil bakat muda setempat. Bila saudara, setakat ini lalu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa bersama Miza. Silakan.